أشرف المرسلين وعلى آله وصحbihi ajma'in. Tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, rasanya selepas ataupun kuliah yang lepas kita bercakap pasal qada' sebetulnya kita sebut hari itu sawabikul himam la takhrik aswar al-aqdar. Maksudnya kata orang tasawuf, kamu bersungguh-sungguh macam mana sekalipun dengan alasan ataupun dengan sebab untuk mengetahui rahsia Allah, iaitu qada dan qadar, maka percayalah qada itu adalah rahsia Allah yang tidak boleh ditembus. Begitu. Dan kita berai panjang pasal qada qadar. Hari ini sahabat-sahabat, Tuan Syekh kita bercakap mengenai huraian yang lebih terperinci ataupun lebih khusus mengenai itu, iaitu mengenai rezeki dan tugas, kaitan antara rezeki dan tugas. Misalnya kalau kita minta kerja di sebuah institusi, jadi berlaku di antara majikan dengan pekerja yang kita panggil timbal balas. Pekerja diminta supaya melaksanakan tugas-tugas yang dikehendaki oleh majikan, dan majikan perlu memberi apa yang diperlukan oleh pekerja. Jadi dalam soal itu, hubungan itu kita namakan dia timbal balas. Dan kalau diperhatikan sahabat-sahabat, hubungan yang dibina dalam Islam di antara manusia dengan manusia, hubungannya lebih bersifat timbal balas. Misalnya kalau sahabat-sahabat tengok kenapa Allah SWT bila dia sebut pasal menghormati ibu bapa, sahabat-sahabat akan dapati dalam Quran Allah Ta'ala semacam mengungkit apa yang ibu bapa buat pada anak. Misalnya dalam surah Luqman, Allah Ta'ala sebut hamalat ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain, dan ayat-ayat lain surah Al-Isra wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Maksudnya bila Allah suruh seorang anak hormat ibu bapa, maka Allah beritahu kepada si anak tadi bahawa kalau kamu nak tahu kenapa aku suruh kamu hormat ibu bapa, sebab ibu bapa itu terlebih dahulu telah berbakti kepada kamu. Jadi mak telah buat baik pada anak, maka anak kena balaslah. Itu yang kita panggil dia timbal balas. Seorang isteri dianggap nusyuz kepada suami apabila suami tadi telah menunaikan segala tanggungjawabnya kepada keluarga dan si isteri tidak mentaatinya, maka dianggap nusyuz. Kenapa nusyuz itu berlaku? Kerana di atas dasar timbal balas. Jadi begitu sama juga sahabat-sahabat, bila Allah SWT buat kita, bila Allah Ta'ala buat kita, maka antara perkara yang merisaukan kita dalam hidup ini ialah rezeki. Rezeki kita nak makan, kita nak minum, kita nak pakai dan sebagainya. Maka itu dipanggil perkara yang kita risau. Jadi untuk menyelesaikan masalah kerisauan tentang rezeki itu, maka Allah SWT juga mempunyai suatu tuntutan, iaitu dia suruh kita beribadat pada dia. Jadi seolah-olah di sana ada dua benda Satu Allah suruh, satu kita risau. Satu dia suruh, satu kita risau. Jadi bila perkara tadi dia suruh, maka kita sebagai hamba-Nya kena buatlah. Tapi jika dia suruh kita buat sesuatu ibadat, tapi dalam waktu yang sama dia tidak menyediakan perkara-perkara yang menghapuskan kerisauan kita, maka perkara itu dianggap zalim. Misalnya majikan suruh kita bekerja, lepas tu bila kita tanya gaji, dia kata gaji tu tengoklah, ada, tak ada.
Jadi dia jawab pada kita tentang gaji dengan jawapan yang tidak pasti. Tapi kerja dia suruh buat. Jadi dalam situasi itu menampakkan bahawa berlaku ketidakseimbangan. Awak suruh saya buat satu kerja, tapi awak tidak menyelesaikan apa yang merisaukan saya. Jadi oleh kerana itu kita dapati keadaan tadi tidak seimbang. Jadi kalau seorang pekerja tadi dia tidak fokus pada kerjanya, maka kesilapan ataupun ketidakupayaan seorang pekerja tidak fokus pada kerjanya tadi tidak harus dipersalahkan pada pekerja, sebaliknya dipersalahkan pada majikan, kerana majikan suruh buat kerja tapi tak bagi satu benda yang menjaminnya. Maka oleh kerana itu Allah SWT yang maha adil itu, sahabat-sahabat, dia suruh kita ibadat pada dia. Serta ibadat. Jadi sebagai suatu imbangan ataupun timbal balas kepada perintah dia supaya kita ibadat pada dia, maka dia kata dia garanti rezeki. Besar kan? Aku suruh engkau beribadat pada aku sebagai suatu imbalan kepada engkau ibadat dekat aku, rezeki engkau aku jamin. Tak risau pun. Macam kita kerja di pejabat lah, bos kita minta buat kerja lebih masa sebab nak OT. Sebelum kita sebut pasal makan malam, dia dah pesan pizza. Betul kan? Pizza pula yang crunchy dan ada meleleh punya cheese. Lepas tu dia kata boleh claim pula overtime. Jadi kalau kita masih maka itu nampaknya kurangnya pada kita, bukan pada majikan tadi. Jadi itulah yang disebut oleh Tuan Syekh. Tuan Syekh sebut kat sini ijtihad. Ya. Ijtihaduka fima duminalaka. Perkataan ijtihad ini, sahabat-sahabat, dalam istilah agama, dalam ilmu fiqh, ianya membawa makna positif, baik. Tapi dalam tasawuf maknanya kecil. Maknanya dia tak baik. Jadi sebab itu selalu disebut oleh para ulama, para profesor, terminologi dalam satu ilmu dia akan membawa makna yang lain pada ilmu lain. Maka sebab itu kadang kita yang tidak belajar ilmu tu kita sebut serembang je depan ustaz-ustaz, maka ustaz tu senyum je, betul kan? Misalnya sahabat-sahabat bergaduh, sahabat-sahabat membaca Al-Quran, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Betul kan? Fitnah itu lebih besar, lebih teruk daripada membunuh. Kita baca ayat tu depan Prof Zul. Prof Zul kan profesor tafsir. Maksudnya penggunaan terminologi itu tak betul, tapi dengan bergaduh kita tu betul dah. Sebab kita tidak begitu kan. Tapi pada Prof Zul tak apalah, begitu kan. Tapi kalau Ustaz Faisal baca ayat tu juga, dia panggil tolol lah. Sebabnya perkataan wal fitnatu asyaddu minal qatl itu dia bawa makna lain pada usul, pada tafsirnya, pada akidah. Maka begitu juga apabila kita sebut perkataan ijtihad. Okey, perkataan ijtihad dalam fiqh, bila sahabat-sahabat sebut depan Dr. Karim, depan Dr. Sa'dan, orang-orang fiqh tu, dia makna ijtihad pada orang fiqh tu maksudnya bersungguh-sungguh berfikir untuk menyelesaikan masalah. Itu dia panggil ijtihad. Jadi berarti pada orang fiqh, ijtihad itu maksudnya baguslah. Bersengkang mata, berjaga malam, cari sumber, berfikir secara analitikalnya, buat itu, buat ini. Jadi bila sebut perkataan ijtihad, bila Dr. Karim, orang fiqh sebut ijtihad, maksudnya positif, bagus. Tapi bila orang tasawuf sebut ijtihad, itu orang Suluddin, khususnya Profesor Madya, Dr. Cik Zarina, orang tasawuf, maknanya lain. Kataan yang sama ya, makna dia sudah lain. Jadi ijtihad yang kita sebut kat sini, ijtihad tasawuf ya, bukan ijtihad fiqh, sebab kelas kita kelas tasawuf. Okey, ijtihad di sini apa makna? Ijtihad di sini maksudnya kita bertindak dengan penuh kerisauan,
tentang rezeki. Itu makna dia. Bertindak dengan penuh kerisauan tentang rezeki. Jadi bila bertindak tentang penuh kerisauan tentang rezeki, orang tasawuf panggil ijtihad. Orang Kelantan panggil bercakap. Tak faham tanya tutor kat belakang kat sini. Tutor sakit. Tutor dilantik. Cekak maksudnya cawak kotak. Nok sungguh. Jadi perkataan begitu ataupun perbuatan itu pada orang tasawuf dianggap aib, tak baik. Okey, kenapa dia tak baik ataupun macam mana sahabat-sahabat nak tahu sahabat-sahabat ni adalah seorang yang risau melampau tentang rezeki? Ada dua indikator. Kalau ada dua indikator ni, maka sahabat-sahabat dianggap cepat hilang dia. Sahabat-sahabat dianggap sebagai ijtihad. Ijtihad dalam tasawuf lah ya. Okey, pertama ialah apabila sahabat-sahabat hilang je satu nikmat, sahabat-sahabat risau. Ya, risau. Sebaliknya, bila hilang satu tugas, maka sahabat-sahabat lega. Misalnya 31 Julai hari tu tengok slip gaji tak ada RM500. Telefon BSM tu kan 18 kali. Kenapa 500 saja tak masuk? Risaunya pasal 500. Okeylah tu. Tapi bila bos tanya file yang dia suruh buat 2 minggu lepas siap dah. Jadi kalau kita punya tugas tak selesai, kita tak risau. Tapi kita punya rezeki dunia kalau tak dapat, kita risau. Maka itu dia panggil ijtihad. Ijtihad yang tak baiklah dalam tasawuf ya. Jadi orang tasawuf kata, kita kan percaya bahawa Allah Ta'ala itu jamin rezeki kita. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu benda pun yang duduk di bumi ini melainkan aku garanti rezeki. Takkan tak percaya ke Allah? Dia garanti rezeki. Jadi bila dia garanti rezeki, kerja kita ialah buat apa yang dia suruh, pada rezeki itu datanglah. Begitu. Jadi sebagai tanda iman kita pada Allah SWT, maka dia dah garanti rezeki kita, maka kita kena percayalah kat dia. Kita kena percaya. Jadi percaya tadi, antara tanda percaya, jangan bersoal, jangan risau, tapi tidak bermaksud tak perlu usaha. Ingat ya? Jangan risau, tapi tidak bermaksud tidak perlu usaha. Sahabat-sahabat, dia ada beza ya, antara risau dengan usaha. Risau ni maksudnya suatu benda yang berlaku dalam benak fikiran kita. Risau. Adapun usaha ialah benda yang bersifat fizikal. Maka sebab itu bila orang tasawuf kata begitu, oh kalau begitu ustaz kita belajar tasawuf, kita tak payah kerja lah. Bukan. Orang tasawuf tak pernah suruh tak kerja. Dia kata jangan risau. Beza antara jangan risau dengan tak kerja. Kalau sahabat-sahabat kata agama kita tak bagi kita kerja, habis kenapa kita tengok semua Nabi ada kerja? Semua Nabi ada kerja, tapi tak ada seorang Nabi pun risau pasal rezeki. Kerja. Kita tahu Nabi Idris tukang jahit, Nabi Muhammad berniaga. Dia buat kerja, tapi dia tak pernah risau pasal rezeki. Dia buat je lah, kerja lah. Jadi sebab itu kata orang tasawuf, ijtihaduka, bersungguhnya kamu dalam mencari rezeki, fima, iaitu bersungguhnya kamu dalam perkara yang telah dijamin, domina, telah dijamin. Apa dia benda yang Allah Ta'ala jamin? Rezeki lah. Maksudnya kata orang tasawuf, kamu beria sangat mencari rezeki, itu walaupun nampak aib, tapi tak adalah aib sangat. Tetapi wataksiruka,
taksir makna mudah, bermalas-malasan pula kamu dalam perkara yang diminta dari kamu. Itu memang tak baik sangat. Bila pasal benda yang Tuhan jamin kamu sungguh-sungguh, tapi pasal benda yang Allah suruh kamu buat, kamu malas-malas. Maka itu menunjukkan intimas. Intimas itu maksudnya buta. Buta mata hati. Jadi seorang yang buta mata hatinya, iaitu apabila dia dalam bab rezeki risau memanjang, tapi dalam bab perkara yang agama suruh dia buat, dia malas-malas. Bila suruh sembahyang tarawih, dia cari tarawih yang paling sikit, lepas tu paling laju. Kan dah lapar, ekspres gitu. Dalam bab yang Allah suruh. Tapi bila pahala nak yang bila naik chancellor buat perkeliling, bonus akan dibayar mengikut kerja lewat datang atau payuh marah. Tapi dia paling banyak 65% lewat datang setahun. Maksudnya kerja yang disuruh dia buat, dia malas-malas. Tapi bila pasal upah, dia paling lantang dalam apa panggil kekau dan sebagainya. Pasal minta, bukan main lantang dia cakap, tapi pasal buat, dia adalah orang. Jadi kata dia, setidak-tidaknya biarlah kita orang yang kuat dalam buat dan kuat juga dalam iman. Setidak-tidaknya. Tapi yang paling baik, kita adalah orang yang buat dan tak perlu iman. Kita buat aja. Sebab apa kita tak perlu iman? Sebabnya Allah Ta'ala dah jamin. Dia kata, aku dah jamin rezeki kamu. Tuan-tuan dan puan yang dikasih sekalian, ada seorang sahabat saya je, dia balik raya hari tu, jumpa dia lah. Dia mengadu pasal dianya isteri muda kepada seorang orang yang kerap pergi masjid lah. Dia isteri muda tu, dia lebih tua daripada isteri tua. Itu muda pada status, tua pada usia, dan dia lebih cantik dari isteri tua lah. Jadi suami dia ni adalah seorang yang kuat beragama lah, berserbat, berganggu, pakai jubah begitu. Jadi bila kawan saya tadi, dia minta dengan suami dia suatu nafkah yang memadai, bukan nafkah yang lebih. Maksudnya abang dah kahwin dengan saya, baiklah rumah sewa, bagi makan apa begitu. Jadi si suami dia ni adalah seorang kaki tangan kerajaan Kecil. Jadi suami dia dengan latar belakang serban yang janggut tadi, dia kata, abang ni ikut sunnah Rasulullah. Jadi Nabi ni semasa dia kahwin ramai, dia tak bekerja. Dan Nabi masa dia kahwin seorang, dia kerja. Itu masa dia duduk dengan Khadijah tu, ada buat kerja lah. Bila dia dah jadi Nabi tu kan, dia tak kerja lah. Jadi tujuan abang kahwin ramai ni supaya isteri si abang lah kerja. Abang ni buat kerja Allah, berdakwah. Jadi dia macam tu lah kan. Dia berdakwah masjid sana, masjid sini, balik rumah, makanan ada. Dia tanya macam Nabi tanya, makanan gitu kan. Jadi kawan saya ni mati kutu, nak jawab tak pandai. Dia bukan mengaji macam kita di musim layan, duduk kampung. Nak jawab, suami dia ugu, kau ni cakap banyak kan aku. Yalah begitu. Yang wangi ada kat rumah dia ialah sabun dia. Yang lain tak ada kat wanginya kan. Salah begitulah. Atas lepas mandi pun tak ada perfume macam perempuan pakai apa tawak. Yang macam gula batu. Itu je lah ya. Tak ada presiden usul. Jadi bila begitu, dia pun tanya saya. Dia kata, Faisal, kau ni kan ustaz, betul ke Nabi tu
Bila dia kahwin, dia tak kerja. Apa rasa macam mana? Betul tak alasan suami kepada kawan saya? Tak betul. Kenapa tak betul? Kan betul lah, betul. Tanggungjawab. Nampaknya perempuan ni kalau kena jadi isteri nombor 2, nombor 3 tak dijawab juga. Macam mana? Dia punya alasan. Masa dia kahwin dengan Khadijah mula-mula tu dia kerja kan. Lepas tu dia pun tak kerja, dia jadi Nabi. Dan Khadijah lah yang sara dia. Dan bila dia dah jadi Nabi, dia tak sempat nak buat kerja lain, maka dia pun berdakwah. Tapi dia pada waktu yang sama dia berkahwin. Betul lah tu. Dia banyak apa Nabi Muhammad tak ada duit. Masa tu tak ada belanja. Apa dia? Tak banyak belanja. Tak ada belanja. Bukan soal tak banyak belanja, soalnya sampai Nabi kena ikat teruk. Belanja tak apa lagi, ni lapar. Ikat batu kat teruk. Kan Nabi Muhammad SAW kerak je ikat batu kat teruk, tahan lapar. Nak jawab macam mana kepada si juragan yang menggunakan alasan itu untuk mendiamkan orang seperti puasa. Itu cakap kat saya sebab saya lelaki. Apa yang menerima akibat? Tanggungjawab. Tanggungjawab suami. Dia kata tanggungjawab bermaksud memberi nafkah. Saya bagi nafkah tapi setakat ni je lah saya boleh bagi 200 je. Sabar je. Saya sibuk berdakwah di sana. Jadi awak kena jual nasi lemak. Awak kena buat okeylah, saya rasa kalau perempuan dapat suami macam tu pun memang mati kutu juga nak jawab. Berasa macam tak betul, nak jawab tak pandai, betul kan? Nak jawab macam mana? Okey, mari kita ulas. Ya? Semestinya baginda SAW itu adalah contoh yang paling baik. Tapi apa yang kita lihat dalam kes ini, dia adalah manipulasi. Yang berlaku satu manipulasi di antara kenyataan sejarah yang berlaku pada Rasulullah SAW dan keadaan yang ada. Ya? Okey, pertama sekali perlu kita ingat bahawa dakwah yang dilakukan oleh Nabi itu dia panggil tugas hakiki. Dia Nabi berdakwah tu sehingga dia tidak bekerja kerana dia adalah tugas hakiki. Boleh ya? Dia buat tugas hakiki. Si lelaki yang tadi dia bukan buat tugas hakiki. Dakwah dia tu bukan tugas hakiki. Jadi tak bolehlah dia nak menyamakan Nabi yang buat tugas hakiki, dia yang tidak buat tugas hakiki. Boleh faham kan? Satu. Jadi bila dia kata abang ikut sunnah Nabi, abang keluar berdakwah. Jadi kita jawab kat dia, betul abang berdakwah, tapi abang buat tu berdakwah itu bukan tugas hakikian. Tak sama abang dengan Nabi. Nabi tugas hakiki dia ialah berdakwah 24 jam. Tugas abang bukan dakwah 24 jam. Jadi bila dia mengambil tugas orang lain yang tidak hakiki, berarti dia ada kepentingan dalam tugas itu. Dia ada kepentingan. Misalnya seorang imam, tugas hakikinya ialah membaca Al-Quran di masjid untuk menjadi imam. Betul kan? Tiba-tiba Ustaz Faisal pergi masjid juga baca Quran sebelum tu imam. Kan bukan tugas dia. Sebab duduk baca Quran sedap dan lekong boleh tidur. Betul kan? Dia ada benda lain yang kepentingan yang dia ada. Tapi dia tak secara zahirnya boleh dia kata, dia baca Quran, saya baca Quran juga. Memang dia baca Quran kerana tugas dia. Awak pergi baca bukan tugas awak. Macam bapa dia pegawai di kaunter, kononnya nak habiskan Quran pada bulan puasa, dia baca Quran. Betul kan? Orang datang kat kaunter, ting. Masih tunggu sekejap. Betul tak? Ting, kawan tu, ting. Dia kata, tak nampak kan baca Quran? Baca Quran apa
kampung tapi Universiti Melayu tak bayar pun gaji untuk baca Quran. Tak. Kamu dibayar gaji untuk melayan pelanggan. Masa pelanggan tak ada pun dia nak baca Quran. Tapi masa pelanggan dia baca Quran tu memang nampak baik. Tapi baik itu tidak disuruh. Baik tu layan orang tu dulu. Jadi kita jangan terkeliru dengan rupa baik itu. Jadi kita cakap kat dia, abang kata Nabi sibuk berdakwah. Ya betul. Dari segi fizikal rupa perbuatan sama. Tapi tanggungjawabnya tidak sama. Nabi kena wajib berdakwah. Apa? Tak wajib. Jadi satu, kan? Yang kedua, baginda sallallahu alaihi wasallam apabila dia sibuk berdakwah, kan? Dia sibuk berdakwah. Dia bukan tidak bekerja, tapi cara dia mendapat uang pada masa itu tidak sama seperti mana dia dapat uang zaman sekarang. Orang zaman tu dia dapat uang melalui berperang. Kan bila Nabi pergi berperang, dapat harta rampasan perang dan sebagainya. Maka berarti Nabi kerja. Nabi bekerja. Masa dia bekerja mencari rezeki dia. Cari rezeki. Cuma kerjanya bermusik. Kerja dia bermusik. Macam kita tengok orang kerja jual beli saham. Kan nampak malas. Pukul 10 berbangun. Sebab pukul 10 baru pasaran saham. Ada kan? Halo yang saham tu jual dah yang ni saya nak beli. Okey, tidur lagi. Nampak malas. Tapi dia kaya. Sebab itu jenis kerja dia. Tapi kita yang kerani kena punch card clock ni pukul 8 tadi lah wajah tu saya kena balik kat saya tu. Lah awak bukan dia. Dia kerja lain. Kadang-kadang ada pegawai sokongan, staf sokongan dicemburu dengan pencara. Dia kata apalah pencara dia rumah pukul 10 pakai kain sarung lagi. Memang pakai kain sarung tapi fikir nak buat pro forma. Dia tak bagi pejabat pun. Sebab itu pencara asalkan siap kerja, tak siap dia kena banggu tu. Sebab dia kena buat sepanjang masa. Yang kerana bila clock out, sedang apa lah. Dia sedang apa lah. Dia tak perlu fikir apa lah. Kalau penjara kata nak besok lah. Betul kan? Sebab mana dia? Penjara tak malam nanti ke apa. Maka sebab itu penjara tak ada overtime. Mana ada penjara overtime? Dia duduk je lah situ. Jadi nak sebutnya tentang nature tugas itu tidak sama. Jadi bila orang tadi nak menyamakan, maka tu tak betul. Itu tidak betul. Dan yang ketiga, apabila isteri-isteri Nabi tak puas hati dengan belanja dapur, Nabi bersedia untuk menceraikan. Tapi si lelaki itu tak nak sebab dia ada kepentingan dengan bini dia, sebab tu dia sara dia. Kan pernah berlaku dalam sejarah Islam apabila isteri-isteri Nabi tak puas hati dengan belanja dapur sikit. Maka Nabi kata, aku tak mampu nak beri belanja dapur lebih daripada apa yang aku beri sekarang. Kerana tugas hakiki aku berdakwah. Kalau kamu tak puas hati belanja dapur, kamu nak jadi isteri orang lain, tak apa. Nabi bukan nak pegang orang tu kerana dia ada kepentingan fizikal, kepentingan, tak ada. Jadi kalau isteri dia tak puas, maka sebab itu dalam Quran ada sebut Nabi pernah menawarkan pilihan sama ada nak hidup kaya dengan orang lain ataupun hidup susah bersama dengan Nabi. Tapi apa yang berlaku kepada setengah orang tadi, dia tak nak lepas isteri dia berumur. Sebab dia dapat kepentingan dari isteri dia kena jual nasi lemak, dia kena kerja, dia tak payah buat. Jadi berarti kan, kalau ada orang cakap macam tu, jawab macam tadi lah. Jangan. Betul kan? Sebabnya masalahnya bila isteri kita berumur, berarti isteri kita tak puas hati dengan apa yang kita beri. Jadi bila tak puas hati, kalau awak betul nak tiru Nabi kata, okeylah. Siapa yang nak jadi isteri aku, inilah hidup aku. Bagi hidup dengan aku. Kerana aku tak sempat nak bagi kamu kekayaan di dunia, kerana tugas aku berdakwah. Aku Rasul. Siapa yang nak kekal. Siapa yang nak bercerai, nak duduk dengan orang lain sebab orang lain lebih kaya, silakan. Nabi tak ada marah apa pun. Akhirnya isteri Nabi berfikir balik, tak apa lah, biar susah pun. Maka sebab itu isteri Nabi dah tak berumur selepas tu. Tapi apa yang berlaku dalam masyarakat kita ini, bila orang tak dikononnya sibuk sana sibuk sini, bila isterinya minta dia tak boleh beri, dia gunakan agama sebagai bangkot.
Jadi itu berlaku manipulate agama tadi untuk dia tadi. Jadi sebab itu kata orang tasawuf, ijtihaduka fima duminalaka, bersungguhnya kamu berusaha dalam perkara yang telah dijamin oleh Allah terhadap kamu, iaitu dijamin di sini rezeki. Jadi perkataan bersungguh itu merujuk kepada kerisauan melampau. Bukan bermaksud bila sebut ijtihad itu maksudnya dah orang tasawuf kata tak boleh bersungguh dalam cari rezeki, buat kerja lebih kurang lah. Tidak. Tapi maksud bersungguh di situ kerisauan yang melampau tentang rezeki. Ada orang tuan-tuan, dia dapat rezeki 1,000, 2,000 sebulan, saya cukup lah. Tapi ada orang dah dapat 20,000 pun tak cukup. Maka itu yang dimaksudkan dengan perkataan ijtihad tadi. Dan bagi kita ya, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat sekalian, bila sebut perkataan dunia, ini dunia, maka sahabat-sahabat perlu faham ya, kataan dunia itu yang dimaksudkan di mana dunia itu dikeji oleh agama, bukan diukur pada rupa tu. Kadang-kadang orang kata, naik kereta besar, astaghfirullahalazim, dunia. Itu rupa. Apa makna satu benda tadi dianggap keji oleh agama sehingga dianggap dunia? Maksud dunia yang dianggap keji itu ialah apa-apa saja yang menjadikan kita jauh dari Allah. Kadang-kadang mungkin rupanya semacam agama, rupanya macam agama, tapi bawa dia jauh pada Allah. Misalnya seorang imam, dia kan nampak macam beragama, pakai kopiah, pakai jubah, kan? Tapi setiap hari tunggu bila orang nak kahwin, sebab lepas kahwin boleh sambut surat. Enggak. Tak kahwin pula, kalau kahwin di Masjid Bukit Damansara mahal satu surat, kan? Yang ditulis dalam peraturannya RM50, yang satu surat satu lagi itu. Pengantin lelaki dan perempuan bagi kata. Jadi nampak macam agama, tapi itu dunia. Sebab makna dunia ialah apa saja yang bawa kamu jauh dari Allah. Jangan kita kata, dunia tu rupa, kan? Rupa tu ialah bentuk je. Tak ada apa-apa. Rupa tu adalah bentuk je. Macam tuan-tuan terpukau dengan bentuk sushi. Cuci. Lepas makan sushi tu, warna kecil kan? RM12 seketul. Maaf. Sebab jemput made in Japan. Saya balik rumah, tua saya raya itu orang Jawa buat lebih kurang tu juga. 20 sebab dia Jawa. Sebab tu Japan. Jadi mungkin si Jawa tu upgrade sikit, dia bagi tu biar comel sikit, boleh RM2 atau RM12. Benda kontennya sama je, berat Jepun, dia buat begitu, bubur, lepas tu ada sotong tak masak, apa kan? Jadi bagi kita orang yang boleh berfikir, kita tidak tengok pada rupa tu, kita tengok pada benda tu. Jadi jika benda tadi membawa kita jauh dari dunia, dari Allah, maka itu dia panggil dunia lah. Tapi jika benda tadi membawa kita dekat dengan Allah, walaupun nampak macam dunia, tapi itu adalah akhirat. Misalnya sahabat-sahabat, dulu saya duk ingat ustaz-ustaz betapa je dapat pahala. Bila saya kenalkan kawan dekat fakulti perubatan tu, saya tengok dia orang lebih alim ataupun lebih warak dari saya. Dia duduk dalam laboratory je. Kan? Hidup dalam tu. Kemudian bila dia jumpa satu-satu penemuan sains, dia buat Masya Allah. Ingat Allah, betul kan? Maka itu menunjukkan bahawa dia jumpa satu benda yang tak nampak macam serban, tak nampak macam janggut, tapi itu Allah. Cuba baca buku yang ditulis oleh Harun Yahya, The Great Creator. Dan bagaimana Harun Yahya menceritakan betapa hebatnya Allah, sedikit pun tak ada menggunakan sifat 20, tapi dia cerita bagaimana semut itu menjadi tanda Allah Ta'ala itu maha berkuasa. Maka kenapa dia tidak akhirat kau? Akhirat, betul kan? Jadi sebab itu bagi kita, bila kita sebut dunia, jangan tersilau dengan mengatakan bahawa bila rupa-rupa begini, maka ini adalah dunia.
Bila rupa-rupa macam ni, maka ini adalah akhirat. Tidak, ukurannya ialah akhirat bermaksud apa saja yang membawa kita kepada Allah, manakala dunia ialah apa saja yang membawa kita jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu kata Tuan Syekh, jika kamu beria-ia, bersungguh-sungguh dalam mencari apa yang Allah jamin, iaitu rezeki, dalam waktu yang sama kamu bermalas-malasan dalam perkara yang diminta terhadap kamu. Dan Allah SWT minta dengan kita, sahabat-sahabat, dua perkara. Pertama, dia minta kita menjadi hamba-Nya. Ya? Jadi hamba. Sahabat-sahabat kena beza, ya. Perkataan abdun, ibadah, ubudiyah. Abdun, ibadah, ubudiyah. Abdun maksudnya gelar bagi seorang. Gelar bagi orang tadi, nama dia hamba Allah, Abdullah. Manakala ibadah pula ialah tata cara untuk mencapai kepada tahap ubudiyah. Ubudiyah pula ialah nilai. Jadi dalam kita beramal dengan amalan agama, kita nak capai kepada tahap ubudiyah, iaitu jadi hamba Allah. Adapun ibadat itu dia adalah tata cara. Maka sebab itu kita dapati tata cara nak masuk syurga dia tidak sama daripada satu orang dengan satu orang yang lain. Contohnya, ya, betapa berlakunya dualisme kita dalam beribadat. Misalnya bila kita duduk masjid, kita bukan main jaga semayang. Allahu Akbar, orang perempuan tu parik sampai gitu lah, telekung. Suruh tangan ni kena kat situ. Betul kan? Sebab ustaz kata betul takbir apabila begitu. Itulah jaganya kita. Tapi yang herannya, masa semayang je kita jaga tata cara. Lepas semayang tak jaga terus. Bila balik raya hari tu, kadang tengok yang potong queue tu hak pakai kopi pula. Jadi kita pun tanya, kenapa bila keluar je daripada masjid sudah tak ada ibadat macam ni? Balik raya hari tu tengok makan, boom, lepak kat tengah jalan, kulit pemutah. Kita pun foto, tengok sebelah tu janggut panjang, bini dia tunduk lampu lepak. Macam mana dia pergi masjid tapi berlaku dualisme? Di masjid baik, luar masjid tak baik. Kalau yang buang sampah tu yang belakang kereta dia ada tengkorak, saya tak kisah sebab yang tu tak pergi masjid. Ni ya. Kenapa berlaku dualisme? Dualisme berlaku apabila orang hanya faham agama itu tata cara. Agama bukan tata cara. Tata cara itu proses. Dia adalah proses. Yang nak disemai dalam diri ialah ubudiyah, rasa hamba diri kepada Allah. Yang tu yang nak disemai tu. Jadi bila subur rasa hamba diri dalam diri seorang manusia, maka hidup seorang manusia tadi akan dia jadi hamba Allah di masjid, di luar masjid, di mana-mana. Tapi yang berlakunya ialah duduk dalam masjid, lembut giginya sama tara dengan lidah bagus, keluarnya begitu. Kadang isteri di rumah sering mendengar bahawa betapa baiknya suami di masjid. Suami isteri di rumah bercita-cita jika kebaikan yang dia dengar dari suaminya di masjid itu dibuat di rumah. Tapi suaminya ada dua personality. Di luar rumah bagaikan Rasulullah SAW. Bila balik rumah bagaikan diktator Cuba. Kenapa berlaku ni? Dan saya sebut ialah benda yang berlaku di kalangan kita, orang yang buat agama. Balik jumpa dengan anak isteri, dia lah orang yang paling kedekut. Semua isteri tu tak boleh, yang ni tak boleh, yang tu tak boleh. Tapi di luar rumah semua duit habis bagi kat orang. Kawan nak duduk pun tolong tarik kursi. Bila duduk kat rumah, dia isteri tolong tarik kursi kat dia. Jadi kita pun tanya, kenapa berlaku begitu sedangkan yang diajar oleh Rasulullah ialah monoteism, tak ada dualisme. Nabi itu satu standard je. Dia dengan kawan dia baik, dia dengan isteri dia pun dia baik. Dia dengan budak kecil pun dia baik, dia dengan orang tua pun dia baik. Dia dengan orang kaya pun dia baik, dengan orang miskin pun dia baik. Jadi itu fahamlah kita bahawa bila kita sebut ibadat,
kita bukan nak fokus pada tata cara tu. Ya. Yang kita nak fokusnya ialah pada nilai tadi yang kita panggil ubudiyah. Jadi kesimpulannya nampak sama lemah dan bangun tu maksudnya cukup dah tu Ustaz. Jadi kita simpulnya ialah apa yang kita belajar ini kata Tuan Syekh. Kata dia ya. Ijtihaduka fi ma duminalaka. Maksudnya bersungguh-sungguh kamu dalam mencari rezeki. Sedangkan dalam waktu yang sama kamu amat bermalas-malasan dalam melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah pada kamu. Dalilun itu adalah tanda bahawa mata hati kamu telah buta. Jadi untuk menjadikan mata hati kita buta, kita boleh mencari rezeki tetapi jangan terlalu risau tentangnya. Sebaliknya kita perlu buat apa yang dia suruh kita buat. Sahabat-sahabat sekalian, apabila kita dah buat apa yang perlu kita buat, maka ada dua soalan. Pertama, kalau saya buat ni Ustaz, Tuhan tak terima macam mana? Sedangkan saya tak ada report card. Kan kalau budak exam ijazah dasar bagi akhir semester A ke B ke C maka boleh tambah. Ini kita tak ada report card sampai-sampai akhirat ni kita ambil. Betul kan? Mana ada report card kalau umur 50 turun report card dari langit. Okey, hidup kamu kurang cemerlang. Jadi ada 10 tahun sebelum mati, betul kan? Okey juga. Tidak, dia terima-terima akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua Ustaz, kalau saya ibadat apa itu ini, bagaimana saya ibadat dan Allah Ta'ala tadi tak terima? Jadi dua soalan itu kita jawab dalam kuliah yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.